Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua jutawan-jutawan yang saya hormati sekalian. Saya Ustazah Fadlina daripada Kota Baru. Pada malam ini kita akan berbicara tentang berpuasa lagi power dengan Elken Spirulina. Okey. Baiklah. 1/3 daripada Muslim di dunia hari ini berpuasa terutamanya pada bulan Ramadan. Dan kita beranjak daripada keagamaan kepada kemasyarakatan, makin ramai orang di dunia pada hari ini tanpa mengira bangsa, bahasa dan budaya turut belajar berpuasa dan berbuka puasa terutamanya pada bulan Ramadan. Baiklah. Ibadah puasa di bulan Ramadan sebenarnya puasa bererti kita menahan diri daripada makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari dengan niat. Kalau tak ada niat tak menjadi puasa kita bagi orang Islam lah. Okey, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkat. Apa-apa sahaja yang kita lakukan dalam tempoh ini akan mendapat balasan yang berganda. Okey, seterusnya, apakah kebaikan berpuasa? Okey, kita punya bila kita berpuasa, satunya kita akan menyingkirkan toksin dan bahan buangan yang terkumpul dalam badan kita. Yang kedua, memberikan saluran penghadaman masa yang diperlukan untuk berehat. Erti kata kita punya usus ni dapat rehat sekejap. Okey, yang seterusnya yang ketiga, mengurangkan risiko-risiko penyakit dan berat badan. Jadi siapa-siapa yang ada impian untuk kurus, maka waktu inilah dia akan berusaha untuk mengurangkan berat badan. Jadi justru itu puasa mampu memperbaiki dan menguatkan organ yang mengalami kerosakan. Baiklah. Pada masa kini terdapat beberapa cabaran kepada Muslim ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau pada zaman dahulu kita tengok orang berkebun, orang akan pentingkan keagamaan bersama pelajaran, seterusnya sempat berbuka puasa bersama keluarga dan kalau yang memelihara kerbau dapat pulang bersama dengan binatang-binatang peliharaannya. Tetapi kini kita tengok dengan kesesakan trafik, penyakit kronik, lepas tu persaingan di antara pelajar ni ada persaingan, pertambahan yang sengit, kemudian dengan cuaca yang sangat yang berubah-ubah, kalau sekarang ni sangat-sangat panas, maka menyebabkan kehidupan kita ada tekanan hidup dan kerja kita bertambah. Maksudnya mempunyai cabaran yang sangat hebat pada bulan Ramadan masa kini. Okey, seterusnya. Apakah cabaran yang pertama yang kita tengok? Penyediaan makanan berkhasiat untuk berbuka dan bersahur. Kita nak masa penyediaan singkat, tak perlu pemanasan semula. Lepas tu senang dan mudah diambil semasa bersahur. Jadi bagaimana Elken Spirulina menyelesaikan cabaran yang pertama ini? Mari kita lihat. Okey. Dengan Elken Spirulina hanya dengan sebiji orang kata sebiji kecil saja dia, kita tak perlu masa penyediaan yang panjang. Yang kedua, 100% semula jadi dan organik. Yang ketiga, berkhasiat dengan lebih daripada 60 jenis nutrien. Dan yang keempat, sangat senang dan mudah diambil semasa bersahur. Baiklah, apa dia cabaran yang kedua? Cabaran yang kedua,
tenaga badan kita berkurangan ketika berpuasa. Kalau kita lihat bila bermula daripada kita bersahur, selepas bersahur kita solat subuh, daripada 7.30 hingga sampailah maghrib kita berpuasa 14 jam. Kemudian pukul 8 sehingga pukul 10 solat tarawih, dan pukul 11 tu kita mesti kena tidur dah. Sebab bila tak tidur mungkin kita akan terlajak kepada bersahur. Jadi daripada masa yang 14 jam tu kita akan merasa keletihan, dehidrasi, kurang fokus dan emosi kita tak stabil. Jadi menyebabkan tenaga badan kita berkurangan semasa berpuasa. Jadi apakah Alkane Spirulina dapat membantu kita untuk mengatasi cabaran yang kedua? Okey, kita tengok penyelesaian Alkane Spirulina untuk cabaran yang kedua ialah 70% kandungan protein dan nilai nutrien lebih tinggi daripada makanan yang lain. Kalau kita tengok dalam bayam ada zat besi, dalam klorofil A ada rumput gandum, dalam beta carotene 18 ada apple, protein dalam susu, asid gamma linolik dalam evening primrose oil dan vitamin B12 dalam hati. Baik, kalau kita ambil spirulina, maka benda-benda yang keenam-enam ni sekaligus dapat membekalkan tenaga secara berterusan tanpa penurunan tahap gula darah secara mendadak. Okey, seterusnya apakah cabaran yang ketiga yang dalam masa berpuasa badan kita beresid, sangat beresid. Sebab apa? Sebab kita makan hanya 2 waktu sahaja. Yang pertama semasa berbuka dan yang kedua ialah semasa bersahur. Terutamanya masa berbuka kita lihat lauk pauk dan kuih-muih yang sangat lazat, di mana makanan-makanan tersebut semuanya mempunyai kategori makanan beresid. Jadi bagaimana Alkane Spirulina dapat menyelesaikan masalah badan yang beresid ni? Okey, kita tengok. Okey, dengan pengambilan Alkane Spirulina, badan yang beresid, Alkane Spirulina dapat membantu menjaga pH badan yang sesuai pada setiap masa. Kerana apa? Kerana Alkane Spirulina merupakan 100% alkali. Dia lebih baik daripada 30 kali rumput gandum, lebih baik daripada 20 kali susu, 56 kali bayam, 4 kali lebih baik daripada soya dan 5 kali lebih baik daripada lobak merah. Maksudnya benda tu dah ada dalam sebiji. Dalam sebiji spirulina, Alkane Spirulina sudah memadai untuk membantu menjaga pH badan kita agar sentiasa seimbang. Okey. Seterusnya, apakah cabaran yang keempat dalam bulan Ramadan? Okey, daya tahan badan kurang stabil, di mana badan kita tentunya akan kekurangan air. Sebab kita tak dapat nak minum. Kalau tak berpuasa, maksudnya sekejap-sekejap kita boleh minum air. Ni masa kita terhad. Okey, seterusnya tanpa sayuran dan bahan buahan yang mencukupi. Tanpa rehat yang mencukupi. Okey, seterusnya memang kita akan sentiasa tetap sibuk sepanjang hari. Bulan Ramadan pun sibuk, bulan tak Ramadan pun sibuk. Apatah lagi dengan bulan Ramadan memang akan tetap sibuk sepanjang hari. Jadi bagaimanakah Alkane Spirulina dapat menyelesaikan cabaran yang keempat ini? Okey, kita tengok. Yang pertama, hampir 60% kandungan protein berkualiti tinggi. Protein ni adalah penting untuk fungsi antibodi untuk menentang jangkitan virus dan bakteria. Tambah-tambah musim sekarang ni tak habis lagi COVID kan.
Okey, yang kedua, 2 kali lebih tinggi ficosianin, iaitu ficosianin ini membantu meningkatkan sistem imun kita, merupakan antivirus, antibakteria, antikulat dan antiparasit. Dan kalau kita tengok perbandingan di antara Alkene spirulina dan jenama B, jenama lain, kita tengok nutrien protein dia adalah lebih tinggi sebanyak 59% berbanding dengan jenama B iaitu hanya 30%. Manakala nutrien ficosianin pula, Alkene spirulina mempunyai 4000 mg berbanding dengan jenama B hanya 2200 mg sahaja. Maksudnya memang luar biasa Alkene spirulina dapat menyelesaikan masalah kekurangan badan kita tadi. Okey, seterusnya cabaran yang kelima. Cabaran yang kelima ini penat dan lesu bagi golongan yang perlu lawatan dan juga rehat. Siapakah golongan-golongan tersebut? Yang pertama, wanita hamil. Yang kedua, kencing manis, orang yang ada kencing manis. Yang ketiga, mereka yang ada penyakit darah tinggi. Dan yang keempat, penyakit kronik yang memerlukan rawatan khusus. Dan kita lihat apakah senario keempat-empat golongan ini. Yang pertama, mereka sepatutnya makan sekerap mungkin. Yang kedua, makan tepat waktu dan tidak keterlaluan. Yang ketiga, kandungan garam pasti rendah. Dan yang keempat, aturan pengambilan ubatan yang berbeza-beza. Jadi apakah penyelesaian yang Alkene spirulina dapat membantu mereka ke empat golongan ni? Okey, kita tengok. Penyelesaian Alkene spirulina untuk cabaran yang kelima. Okey, Alkene spirulina sebenarnya lengkap dengan zat-zat nutrien penting untuk menyokong keperluan badan dan minda semasa berpuasa. Kalau kita tengok beberapa item tu, beta karotina, vitamin B3, vitamin B1, zat besi, vitamin E, vitamin B2, vitamin B12. Kesemua ni telah ada di dalam setiap 30 biji ataupun 3 sudu Alkene spirulina, di mana Alkene spirulina akan membekalkan nutrisi bersamaan dengan berapa tu? 7 jenis tadi. Tak perlu nak ambil apple, tak perlu nak ambil anggur. Kalau kita nak zat besi, nak kena ambil lemon. Tak perlu. Hanya dengan 30 biji ataupun 3 sudu Alkene spirulina itu sudah memadai untuk membantu golongan-golongan tadi. Baiklah, seterusnya, apakah cabaran yang kelima yang kita hadapi bila berada di bulan Ramadan? Okey. Penyelesaian Alkene spirulina terhadap cabaran yang kelima tadi, kita boleh tengok biasa famous orang cari multivitamin. Ada setengah customer saya, kawan-kawan mesti cari multivitamin. Saya kata tak perlu dah cari multivitamin. Ambillah Alkene spirulina. Kenapa? Okey, kita tengok perbandingan multivitamin dengan spirulina. Okey, multivitamin sintetik tanpa kehadiran enzim. Manakala spirulina dia dah semula jadi dengan kehadiran enzim. Yang kedua, mungkin rendah bioketersediaan dia, multivitamin. Tetapi Alkene spirulina mempunyai bioketersediaan yang tinggi. Sebab itulah Alkene spirulina bila kita ambil, dia akan mudah hadam, rendah kalori, bebas kolesterol berbanding dengan multivitamin yang mungkin lambat untuk dihadamkan. Dan yang keempat, kalau Alkene spirulina, kalau kita ambil sedikit lebih dos, dia insya-Allah dia tiada kesan sampingan. Dengan multivitamin mungkin boleh membawa kepada kesan sampingan. Baiklah, seterusnya cabaran keenam,
nak mencapai objektif berpuasa dengan kesihatan yang optimum. Kerana apa? Biasa kita dengar orang yang sakit kan, dia nak capai objektif berpuasa dengan sihat tu tak dapat. Jadi L-kan spirulina dapat membantu. Jadi apakah yang L-kan spirulina boleh tolong untuk mencapai objektif berpuasa dengan kesihatan optimum? Kita tengok. Okey. L-kan spirulina tidak perlu diproses, mudah dihadam dan diserap terus tanpa membebankan sistem penghadaman kita. Okey, yang seterusnya membolehkan badan menumpukan lebih masa dan tenaga untuk menjalankan fungsi fisiologi yang penting. Sebab kalau kita nak ambil lemon saja, kalau orang yang gastrik mungkin dia akan mengalami sakit perut yang berpanjangan. Tetapi dengan L-kan spirulina ia dapat membantu mengurangkan gastrik. Siapa yang gastrik dapat membantu mungkin malah menghilangkan sakit gastrik lagi. Okey, seterusnya empat perspektif L-kan spirulina membekalkan badan yang sihat dan cergas semasa berpuasa. Okey, satu, kita dah tahu akan memudahkan bersahur. Ambil je, ambil minum. Kalau tak nak makan nasi pun tak apa, tapi kalau orang yang biasa makan nasi, kena ambil sikitlah nasi tu, kan? Yang kedua, mengurangkan kesan-kesan simptom-simptom berpuasa. Biasa simptom berpuasa ni biasa letih lah. Jadi bila kita ambil L-kan spirulina, insya-Allah badan kita akan bertenaga. Yang ketiga, mengekalkan tenaga dan sistem daya tahan badan. Sebab ini berdasarkan testimoni suami sendiri, bila dulu-dulu dia tak kenal spirulina, dia tak ambil spirulina, masa berpuasa pukul 3 ke atas tu memang dah rasa letih. Tetapi bila ambil L-kan spirulina pukul 3, pukul 4, maksudnya sampai berbuka, dia rasa macam bertenaga, ada tenaga, masih bertenaga. Okey, yang seterusnya yang keempat, mencapai objektif berpuasa. Maksudnya kita punya otot kita pejal, tubuh kita langsing dan badan kita akan sihat. Kita boleh lihat perbandingan mereka yang tidak mengamalkan L-kan spirulina dengan yang ambil L-kan spirulina. Memang berbeza. Okey, seterusnya. Siapakah yang kita kena asuh? Kita kena asuh ahli-ahli keluarga mengambil L-kan spirulina, terutamanya pelajar-pelajar, budak sekolah. Kalau kita perhatikan, esok kita boleh perhatilah bila berpuasa pagi-pagi dah rasa letih. Dan menyebabkan mereka ni kurang tumpuan kepada pembelajaran. Jadi kalau kita ada anak-anak yang kecil, yang umur 5 tahun, yang boleh kunyah tu, memang disyorkan bagi spirulina. 3 biji pun tak apa, sebab kita akan nampak hasil dia. Yang seterusnya, suri rumah. Suri rumah ni biasa kita kata tak bekerja, tapi dia bekerja di dalam rumah. Selepas waktu bersahur, bermula daripada sebelum bersahur lagi, dia telah menggunakan tenaga yang lebih, kan? Jadi dia akan rasa letih. Suri rumah memang digalakkan untuk mengambil spirulina untuk lebih bertenaga. Yang ketiga, wanita yang hamil. Okey, ibu-ibu yang sedang hamil, tidak kiralah trimester yang pertama, trimester yang kedua ataupun yang ketiga, memang digalakkan untuk mengambil L-kan spirulina sebagai orang kata untuk kuatkan badan ibu sendiri dan juga janin yang ada di dalam kandungannya. Okey, yang akhir sekali warga tua. Okey, warga tua, ibu-ibu dan ayah-ayah kita yang agak berusia memang patut kita syorkan ambil L-kan spirulina supaya mereka lebih bertenaga untuk sihat dan panjang umur. Okey, seterusnya, mengapa L-kan spirulina? Sebab L-kan spirulina kualiti
terbaik dunia. Alkene spirulina memang pilihan ramai. Sebab apa? Sebab kedudukan nombor 1 selama 10 tahun berturut-turut. Yang kedua, disokong oleh ahli saintis. Yang ketiga, disahkan organik. Dan yang keempat, ni memang sangat kena lihat sebab disokong oleh 12 kajian klinikal. Dan akhir sekali, Alkene spirulina menerima pelbagai anugerah tempatan dan antarabangsa. Okey, seterusnya. Bila kita ambil Alkene spirulina, kita gabungkan produk untuk kesan yang sinergik. Yang pertama, kita ambil Alkene spirulina bersama dengan air biopure. Sebab apa? Molekul yang lebih kecil pada air osmosis, songsang lebih mudah diserap oleh tubuh. Tahan lama semasa berpuasa. Kemudian, air biopure membantu ginjal untuk keseimbangan air dan garam badan yang hilang melalui peluh dan kencing. Baik, seterusnya Zenergy. Zenergy memang patut kita ambil sebab dia mengaktifkan enzim dan meningkatkan metabolisme, membantu mengurangkan masalah perut kembung dan ketidakselesaan perut. Okey, seterusnya Zenergy kaya dengan antioksidan, memerangi aktiviti radikal bebas dan meningkatkan imuniti semasa kita berpuasa. Seterusnya, Zenergy juga kita sudah maklum proses penampaian dia adalah selama 1200 hari. Jadi memudahkan penyerapan nutrien terus ke dalam sel. Maksudnya sel dia tu sangat-sangat halus. Okey, seterusnya apa lagi yang boleh kita gabungkan untuk kesan yang sinergistik, iaitu biji spirulina OYES. Khasiat dia, setiap kotak tu bersamaan dengan 20 biji Alkene spirulina. Gabung dengan Alkene spirulina lagi power. Yang kedua, kaya dengan kalsium dan protein. Sebab kita akan rasa kenyang lebih lama semasa berpuasa. Yang ketiga, serat tinggi. Sebab untuk mengelakkan sembelit dan juga kolesterol, mengurangkan kolesterol. Yang ni produk yang paling saya suka, Yummy Warrior. Bila kita gabungkan dengan Alkene spirulina, sebab Yummy Warrior mempunyai probiotik yang mana boleh membantu melancarkan sistem penghadaman yang terganggu akibat pemakanan yang tidak teratur. Lepas tu Yummy Warrior ni kaya dengan beta-glucan. Yang mana beta-glucan ni boleh membantu melambatkan pencernaan karbohidrat sehingga dapat mencegah terjadinya lonjakan gula darah. Dan Yummy Warrior juga membantu menyokong sistem pertahanan tubuh. Sebab dia membantu kita punya paru-paru kan. Okey, seterusnya cadangan untuk kita amalkan Alkene spirulina semasa berbuka puasa. Jadi suplemen tambahan lah. Biasa kita ambil, orang Asia memang suka ambil nasi. Jadi kita ambil suplemen tambahan untuk lebih bertenaga, terutamanya Alkene spirulina. Kalau dewasa kita boleh ambil 20 hingga 30 biji. Kalau kanak-kanak ambil 10 biji hingga 15. 20 biji tu boleh bahagikan. Semasa sahur 10 biji, semasa berbuka 10 biji. Okey, Zenergy ambil 2 sudu teh kalau dewasa. Kalau kanak-kanak hanya ambil 1 sudu teh sahaja. Kemudian biji spirulina OYES boleh ambil 1 paket. Kanak-kanak dewasa 1 paket, sama je. Kalau anak saya memang suka sangat biji spirulina OYES tu tanpa air. Koyakan plastik dia tu terus masuk dalam mulut sahaja. Okey, seterusnya air biopure. Air biopure ni kita ambil bermula daripada azan maghrib sehingga tidur sebanyak 6 gelas. Bukan 6 gelas terus. Ambil 2 gelas semasa berbuka, nak sembahyang tarawih selepas berbuka segelas, lepas tu sembahyang tarawih segelas. Selepas tarawih segelas,
Nak tidur segelas, cukuplah 6 gelas kan. Okey, seterusnya Yummy Warrior ambil saja 1 paket untuk dewasa dan kanak-kanak hanya ambil 1 biji sahaja. Okey, seterusnya apakah yang kita boleh ambil suplemen tambahan semasa bersahur? Sama juga. Alka spirulina macam yang saya katakan tadi, kalau 20 bahagikan 10-10. Kalau kanak-kanak boleh ambil 5 biji ataupun 5 biji bersahur, 5 biji berbuka. Begitu juga Zenergy. Semasa bersahur ambil 2 sudu teh, bagi dewasa, kanak-kanak ambil 1 sudu teh. Yang biji OYS pun sama, 1 paket. Kemudian untuk air biopure semasa bersahur kita ambil 2 gelas. Maksudnya kalau kita sebelum kita nak masak untuk bersahur, bangun daripada tidur ambil 1 gelas. Lepas tu lepas makan bersahur boleh ambil 1 gelas. Cukuplah 2 gelas kan. Okey, seterusnya Yummy Warrior hanya ambil 1 paket untuk dewasa dan 1 paket untuk kanak-kanak. Ada orang bertanya kalau kan kurma adalah makanan sunnah, tetapi boleh gabungkan tak Ustazah? Boleh, ambil saja. Ikut suka kita. Nak ambil Alka spirulina dulu ataupun kurma dulu. Tapi kalau dalam untuk Muslim, dalam Islam digalakkan kita ambil buah tamar dulu, ambil 1 biji, kemudian boleh makan Alka spirulina. Lepas tu boleh solat dulu, kemudian sambung makan nasi selepas tarawih. Tapi kalau saya akan ambil buah kurma dulu 1 biji, kemudian diikuti dengan Alka spirulina. Lepas tu saya terus makan nasi lah sedikit. Sebab kalau makan nasi kita kan tidak digalakkan untuk makan makanan berat selepas jam 9 malam kan. Okey, ambil sikit nasi. Okey, seterusnya baik, okey. Nampaknya kita sudah pun berakhir. Jadi sebelum saya mengakhiri bicara kita pada kali ini, saya ingin ungkapkan satu saya nak tinggalkan satu wadah lah. Ramadan adalah waktu kebaikan. Ramadan adalah masa kita barakah. Ramadan adalah tempat kita berselawat yang mana bisa menaikkan darjat ruh untuk di hadapan Tuhan kita. Jadi sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan bersama Alka spirulina supaya setiap amalan dan aktiviti yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dapat dilakukan dengan sempurna. Jadikan Alka spirulina teman Ramadan anda yang sempurna. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak.